Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Fizik Tingkatan 5 KSSM. Okey, hari ini cikgu akan discuss untuk soalan pentaksiran diagnostik berasrama penuh tahun 2020 Okey, ini untuk pejutan akhir lah. Okey, pejutan akhir. Okey, seperti biasa kita tengok soalan soalan 2 jam setengah. Okey, bahagian A ada 8 soalan, bahagian B ada 2 soalan, jawab salah satu, bahagian C jawab salah satu bahagian B ni soalan nombor 9 ni form 4, form 5. Soalan 11 form 4, form 5. Okey, ni biasa cikgu akan bincang dengan pelajar setiap kali kelas cikgu. Pertama sekali kita manfaatkan formula yang diberi lah. Formula yang diberi. Okey, kita bincang secara ringkas. Okey, sekejap Okey, kita sambung untuk introduction. Pertama sekali bila kelas cikgu, so cikgu akan explain lah setiap formula yang ada ni lah, setiap formula yang ada. So kita guna formula sepenuhnya lah. Okey, kadang-kadang kita fokus pada soalan yang susah padahal SPM tu dia banyak aras. Dia ada aras mudah, aras sederhana dan aras sukar lah. Okey, jadi kita kena fikir juga soalan aras yang mudah. Okey, untuk soalan yang pertama, biasa cikgu akan explain A ni adalah pecutan lah. A adalah pecutan. Okey, so pelajar boleh decide. Okey, boleh beri definisi untuk pecutan. Okey, apa sahaja dibahagi dengan T mesti ada perkataan kadar perubahan lah. Kadar perubahan laju. Okey, ataupun rate change of velocity. So daripada formula ni pelajar boleh explain. Okey, contoh yang kedua velocity. Okey, walaupun v square velocity. So apa dia velocity? Kadar velocity sama dengan displacement over time So kadar perubahan sesaran. So pelajar boleh buat definisi daripada formula yang ada. Kita ada S, sesaran. Apa dia sesaran? Jarak yang paling dekat. So kita ada momentum P sama dengan mv. Okey, hasil darab jisim dan hal laju ataupun mass, product of mass and velocity. Okey, F sama dengan ma. Okey, ni hukum Newton yang kedua lah. Okey, F sama dengan ma. So kita ada kinetic energy half mv square. Ni pelajar kena biasa kinetic energy, tenaga keupayaan. Okey, gravitational potential energy. So kita ada elastic potential energy half fx Okey, kita dapat daripada mana half fx ni? Daripada graf Hooke's law, itulah hukum Hooke's. Okey, hukum Hooke's. So F over dengan X daya berkadar terus kepada pemanjangan. So luas dekat sini, luas segitiga kat sini setengah fx. So energy store lah ataupun tenaga keupayaan kenyal. Okey, mudah je. Okey, so yang lain ni pelajar boleh explain satu-satu apa dia pressure, force per unit area, dia mudah je. Apa dia heat is a form of energy. Apa dia hukum gas, PVT. So pelajar boleh explain. Okey, dekat sini formula untuk light pelajar kena tahu 1 over F. F tu apa? Focal. Okey, focal length. So kena tahu satu-satu So kita manfaatkan formula yang diberi. So formula yang dibagi pada kita 32 lah. Okey. Okey, kita pergi soalan yang pertama. Soalan bahagian A ni 60 markah lah. Okey, soalan pertama ni soalan mesti berkaitan dengan peralatan. Yang ni pelajar kena tahulah. So dekat sini kita ada satu circuit. So L ni apa dia? L tu namakan komponen L.
Nak boleh cikgu respon sikit. Okey, ammeter ammeter. Yang ni ammeter, yang ni voltmeter. So ammeter lah kat sini. Ammeter So what physical quantity measure by the electrical component L? So ammeter ni ukur apa? Ukur current arus. Okey, current ataupun arus lah. Ataupun arus. Okey, dekat sini kita boleh kat sini soalan biasa kadang-kadang dia akan tanya apa dia maksud kuantiti fizik? Apa maksud physical quantity? Apa maksud physical quantity? Okey, quantity can be measured kuantiti yang boleh diukur. Ni simple yang boleh diukur. Okey, so settle untuk yang pertama. Okey, so kita tick tanda right pada jawapan yang betul. Okey, how the bulb M and bulb N are arranged in the circuit. So bagaimana mentol M dan mentol N disusun dalam litar. So M dengan N dia susun secara apa ni? So secara series. Apa kekurangan secara series? Kalau disusun secara series. Okey, satu pecah semua tak menyala lah. Itu mudah je So dia susun secara series. Okey, so kita write macam biasa Okey, soalan seterusnya. After a few minutes okey, bulb M not function. So M tu tidak berfungsi. Apa berlaku pada mentol N? Tidak menyala. So not light up. Kenapa tidak menyala? Sebab dia susun secara series lah. Okey, kalau dekat rumah kita litar ni kita susun secara apa? Paralel Okey, kenapa dia susun secara paralel dekat rumah? Maksudnya satu mentol yang tidak menyala. So yang lain masih berfungsi lah. Okey, so kita pergi question number 2. Soalan nombor 2. Okey, displacement time graph. So soalan kat sini displacement time graph. So gradient ni menunjukkan apa ni? Respon sikit. Gradient menunjukkan velocity. So dekat situ kita tahu So soalan cikgu, soalan simple. Define displacement. Apa dia displacement? Apa dia sasaran? Jarak yang terdekat. Shorter distance short distance. Then between initial point to final Okey, jarak yang terdekat antara titik permulaan dengan titik yang terakhir lah. Okey, berdasarkan rajah 2 nyatakan jenis pergerakan kereta BC. So BC ni dia bergerak secara apa dekat sini? Nampak ni kecondongan naik ke atas ni. Okey, anak murid cikgu respon sikit. Nyatakan type of motion. Okey, BC. So B ke C. Pergerakan dia jadi macam mana? Increasing velocity. Okey, increasing velocity ataupun apa dia? Lagi satu. Okey, acceleration apa? Constant. Okey, constant acceleration ataupun uniform acceleration
So dekat sini kita tahu velocity increase. Velocity increase uniformly formally, ataupun acceleration ataupun constant acceleration constant acceleration. Dia mudah je. Okay, so soalan seterusnya, calculate the gradient of the graph CD. So gradient CD. So gradient ni kita guna matematik macam biasalah gradient. So koordinat kat sini berapa? Koordinat kat sini 18, 10. So koordinat kat sini 22, 0. So gradient x1 y1 x2 y2. So gradient adalah m lah. So sorry. Okay, so m sama dengan y2 tolak y1. So 0 tolak 10 bahagi dengan 22 tolak 18. So akan dapat negatif 10 per 22 tolak 18, 4. So kita kecilkan dia lagi. So negatif 2.5. Betul? Kenapa dia negatif kat sini? Sebab dia balik semula sebab dia balik semula. Tapi untuk jawapan awak dekat sini kan, calculate the gradient of the CD. So kita jawab apa? 2.5. Betul negatif ni negatif 10. So dekat sini negatif ke positif kat sini? Negatif y2 tolak y1, 0 tolak 10. Okay, negatif 10. Okay, so settle. Dia patah balik So jawapan dia dekat sini, markah yang pertama dia akan dapat. Okay, kalau awak tunjuk jalan pengiraan yang ni, kalau cikgu terbalikkan dia lah, 18 tolak 22. So awak akan dapat negatif 2.5 ms negatif 1 kat situ. So unit mesti betul. Satu markah untuk solution, satu markah untuk jawapan. Okay, so kita sambung lagi. What physical quantity represent by gradient? Kecerunan tadi menunjukkan apa? Beri cikgu, kecerunan menunjukkan apa? Velocity. Mudah je. Soalan simple je. Jangan assume lah orang bagi awak soalan yang susah-susah. Okey, soalan nombor 3. Kecil sikit gambar dia. Okey, soalan nombor 3 ni menunjukkan gelombang air water wave approach a wave breaker. Okey, maksudnya dia menghampiri sebuah pemecah gelombang lah. Okey, size of the gap of wave breaker can be adjusted. So size dekat sini pemecah gelombang ni kita boleh laraskan dia lah. Okey, can be adjusted. So the wave experience diffraction. Okey, dia mengalami pembelauan lah selepas dia melalui celah dekat situ. Okey, tengok So soalan dia seterusnya, what meaning of diffraction? Apa maksud pembelauan? Diffraction. Bagi jawapan kat cikgu. Pembelauan dia apa? Spreading. Spreading apa ni? Spread apa? Out of wave. Okay, when they move through
through a gap lah. Through a gap. Boleh? Maksudnya gelombang ni pemecahan gelombang lah apabila melalui satu celah tu lah. Okey, so kita lukis corak gelombang selepas gelombang tersebut melalui celah. Corak gelombang selepas gelombang tersebut melalui celah. So boleh lukis tak dekat sini? So dia akan jadi macam mana gambar dia tu? So dia akan melengkung, betul? Dia melengkung macam ni lah cerita dia. So kita conteng. Okey. So dah curve. Okey, dekat sini dia 2 markah dekat sini 2 markah. So 2 markah dapat yang pertama sekali wavelength dia sama So bila kita lukis jarak dia ni sama. Jarak dia ni sama. So 1 markah. Okey, lepas tu at least kita kena lukis 3. 1 markah So 1 markah ni untuk 3 ni. So 1 mark. So 1 mark lagi distance ni lah. Mesti sama Mesti sama. Okey, so 1 markah. Okey, so kita continue lagi. Ya. Okey, so kita sambung Okey, apa yang berlaku kepada energi? Okey, dia bila melalui celah dia berkurang. So decrease kat situ tenaga dia berkurang. Decreases Okay, how the gap can be changed? Okay, bagaimana celah boleh diubah supaya muka gelombang tu mencecah pantai tetapi tidak terkena bot. Okay, how the gap can be changed so that the wave can reach the seashore but not hit to the boat. Okey, kecilkan saiz ke besarkan saiz? Besarkan saiz, betul Kenapa kita besarkan saiz? Kenapa kita increase gap? Less obvious tu point dia. Betul obvious. Less obvious lagi ataupun lagi selain daripada tu less apa? Curve dia jadi macam mana? Kurang kan? Less curve juga ataupun less diffraction. So kita kena besarkan gap dia lah. Kena besarkan gap dia. So curve dia makin kurang So dia tak sampai kepada boat tu. Okey, so settle untuk soalan ni. Okey, soalan nombor 4. Soalan nombor 4 ni gambar apa ni? Okey, magnifying glass. Okey, apa beza magnifying glass dengan mikroskop? Apa beza dia? Magnifying glass dengan mikroskop. Size image. Selain daripada tu, apa beza? Okey, magnifying glass ni satu kanta saja Tapi kalau mikroskop dia 2 kanta lah. Tu beza dia Convex convex sebab dia converging Kanta cembung kat sini convex.
Convex sifat dia converging lah, menumpu lah. Okay, so tanda right pada jawapan yang betul. So convex lens can converging, menumpukan cahaya. So convex, kalau kita lukis gambar dia macam ni lah, ni kanta dia, kanta cembung. So cahaya yang sampai dia mesti menumpu. Mesti menumpu macam tu. So anak panah mesti buatlah tu convex. Kalau concave, sifat dia apa concave? Diverge, mencapah, diverge. So dia mencapah macam ni. Ini kena tahu lah, ni basic ni. Okay, so settle. Okay, the focal length of the lens use 5 cm. So yang ni cikgu kecilkan sikit. Ni sepatutnya awak kena lukis lah. Awak kena lukis Okay, lepas tu dia bagi panjang fokus dah ada. So dia minta kita lukis. So macam mana kita nak lukis gambar ni? Okay, first kali kita tahu dah kalau objek dia duduk depan image. So cikgu lukis. Cikgu tak ada membaris So cikgu lukis macam ni, simple. Okay, so dia akan pantul ke mana? Ke F. Betul Ke F. Okay, so ke F macam tu. So dekat sini ni lah. So kita akan dapat image dia kat belakang So kita tahu dah kalau kita sambungkan dia. So macam ni. So nampak dia akan cantum dekat belakang. So cantum macam ni lah. Boleh So awak akan dapat image dia macam ni. Ni image. Okey, tu yang bila kita tengok gambar kan, bila kita tengok guna kanta pembesar tu mesti dekat dengan objek. So baru kita nampak image dia besar kat situ. Boleh So dekat sini anak panah pun mesti betul Anak panah mesti betul. Okey. So dekat sini 3 markah. 3 markah So awak sambung ada image 1 markah. So garis apa? Boleh, no problem. Okay. Lagi satu adalah anak panah lah. Anak panah dia ke mana ni? Sini kan? Betul? Betul So cahaya macam ni. Okay, so settle. Okay, determine the linear magnification of the lens. Okay, tentukan pembesaran linear. Okay, macam mana kita nak kira pembesaran dia? Apa formula dia? V over U. So M sama dengan V over U. V tu apa dia? V tu V ni apa? Image. Okay, image distance dia berapa? 20 yang kita dapat. So object distance dia berapa? So dekat sini kita ukur So dapat 4. So berapa pembesaran dia? So 5 dekat situ. Boleh Okay, so dia pembesaran tak ada, Tanesh. Pembesaran. Okay, power ada, diopter tu Okay, selain daripada formula ni kita boleh pakai formula apa lagi? 1 over F kan, sama dengan 1 over U tambah 1 over V. Betul? So 1 over F apa dia? 1 over 5
1/4 plus 1/V. So awak akan dapat V dia negatif 20 cm. So bila dapat V 20, so 20 bagi 4 lah. Sama je. Okay, so settle. So soalan seterusnya untuk soalan D. What happened to the size of image formed in diagram 4.2 if the lens replaced with lower optical density? Apa yang berlaku pada image yang terbentuk pada rajah 4.2 apabila kanta tersebut diganti dengan kata berketumpatan rendah? Size image dia jadi macam mana? Size image yang terhasil jadi macam mana? Dia lebih kecil, lebih kecil. Faiz boleh, Faiz? Boleh, size image smaller lah. Smaller. So settle untuk soalan nombor 4. Kita pergi soalan nombor 5. Soalan nombor 5 ni gambar apa ni? Tengok gambar apa tu soalan nombor 5? Syringe. Ataupun pijagari lah. Rajah menunjukkan satu aktiviti yang ringkas lah. Untuk mengkaji sifat gas. Sebuah pijagari kedap udara yang besar digunakan dan satu belon berisi udara diletakkan di dalamnya. So kita letak belon kat dalam tu yang dah ada udara. Sekarang ni kita tengok pijagari ni nak uji gas. So dia letak belon kat dalam tu. Lepas tu hujung pijagari ditutup dengan satu jari lah. So tutup dengan jari. Omboh, kemudian ditolak masuk dan ditarik ke belakang. So tolak masuk, lepas tu ditarik ke belakang tanpa mengubah suhu udara dalam pijagari. So soalan dia kita tengok. So bila tarik, belon tu jadi panjang macam tu. Nyatakan satu kelakuan molekul. One behavior of molecule. Satu kelakuan molekul dalam pijagari 5.1 tu. So respon sikit anak murid cikgu. Dia laju ke dia molekul collide. Dia point dia kat situ, molekul tu collide each other lah. Molekul tu dia berlanggar antara satu sama lain. Kelakuan molekul udara dalam pijagari. Dia nak yang dalam pijagari. So awak boleh jawab move randomly pun boleh, collide with each other pun boleh. So dekat sini cikgu tulis move randomly. Ni boleh collide with each other pun boleh. Ada pun boleh. Compare the mass of the air in the syringe. Compare mass udara dalam syringe tu. Hello, respon sikit. Mass udara dalam syringe tu. Jisim udara. Same mass.
Mass dia sama. Okey, kalau volume ya berbeza. Compare the volume. Okey, of the air in the syringe. Okey, mass, volume dia mana lagi besar? 5.2. So diagram 5.2. Okay, greater than volume of the syringe. Diagram 5.1. Boleh tak kita jawab macam ni? Boleh? Boleh Boleh. Janji ada diagram, perkataan diagram tu kat situ. Okey, soalan seterusnya, what happened? What happened to the pressure of the air in the syringe when piston is pulled backward? Okey, omboh tu tarik ke belakang. Apa jadi pada pressure kat dalam tu? Apa yang berlaku pada tekanan udara dalam tu? Bila kita tarik udara daripada dalam tu, apa jadi pada pressure? Berkurang small pressure. Awak dah buat soalan ni? Macam pernah buat. Tu yang paling penting sekali. Cikgu nak dengar jawapan macam pernah buat. Bukan pernah buat macam pernah. Okey, soalan berdasarkan jawapan 5B. Apa hubungan yang sesuai? Relationship. Okay, by relating the mass, the volume and the pressure. Apa hubungan antara tiga tu? Mass dia apa dia? Fix kan? Betul tak? Mass dia fix. Okay, fix mass. Apa jadi pada pressure? Awak nak jawab apa? Pressure berkurang, boleh? Pressure decrease when the volume apa ni? Pressure berkurang, volume increase. Yes. Okey, bila sebut saja jisim, okey, pressure dengan volume. So kita ada segitiga tu lah. P V T. So dekat sini dia cerita pressure dengan volume. Hukum apa ni? Hukum Boyce. Hukum Boyce. Hukum Boyce. Okey, kita tengok soalan dia. State the physics law. Okey, nyatakan hukum fizik. So hukum apa? Hukum Boyce. Okey, biasa kalau kita sebut saja pressure dengan volume. So biasa kalau dekat sekolah cikgu akan lukis gambar ikan kan. Gambar ikan. So buih dia kecil, lama-lama buih dia jadi besar, betul? So okey. So dekat sini bila volume dia kecil, pressure dia besar. So rasa tekanan kat dalam ni. So bila volume dia besar, pressure berkurang. Ni hukum Boyce. Ni biasa cikgu tunjuk dekat sekolah lah. Okey, soalan seterusnya based on kinetic theory. Okay, explain why the air filled in the balloon 5.2 tu grow in the size when piston is pulled back. Okay, soalan dia berdasarkan teori kinetik tu, kenapa balon tu jadi besar bila kita tarik dia? Bila kita tarik tu, balon ni jadi besar. Kenapa?
Explain. Cikgu nak ada 2 jawapan dekat situ. Poin yang pertama, cikgu nak jawapan. Halo. Boleh cerita mana-mana dulu boleh. Tapi dalam teori kinetik kinetik teori. Jadi besar, kenapa? Okey, lagi jawapan lain? So kita tengok dia bagi ni skema jawapan less rate of collision occurs Okey, apa maksud dia less rate of collision occurs? Maksudnya kinetic energy dia berkurang. Yang kedua, less force ataupun pressure lah exert by the air molecule in the syringe on the balloon lah, less force. So 2 point dekat sini, less rate of collision ataupun air particle in the syringe tu less frequently with wall container lah. Maksudnya dia kadar pelanggaran dia tu berkurang kat dalam dalam container tu, dalam syringe tu. Jadi daya dia pun berkurang. Tu sebab dia lebih besar apabila omboh ditarik ke belakang. So ni ada kaitan juga dengan gambar ni lah. Gambar ni kita boleh cerita. So bila kita tarik ke belakang, so pressure dia berkurang. So kita tahu bila pressure berkurang, volume dia mesti besar. Boleh Jadi soalan ni untuk aras pengetahuan lah. Awak dah belajar dah yang ni, teori kinetik jirim. Okey, soalan nombor 6. Soalan nombor 6 ni gambar apa ni soalan nombor 6 ni? Okey, Google Muller Tube. Okey, boleh baca kat situ lah. Rajah 6.1 menunjukkan proses pengesanan radiasi menggunakan tube Google Muller. Okey, yang disambung kepada sebuah meter kadar lah. Okey, bahan radioaktif yang digunakan dalam proses pengesanan ialah bahan radioaktif X dan Y. So kat sini dia ada X dan Y. Okey, soalan seterusnya rajah 6.2 ni 6.1. So rajah 6.2 ni gambar 6.2. So cikgu kecilkan sikit lah. Okey, rajah 6.2 lengkungan perebutan lah. Okey, decay curve tu lah. Okey, yang diperolehi daripada pengesanan bahan radioaktif X. Okey, so gambar ni radioaktif X, gambar yang ni 6.3 radioaktif Y. So kat sini Y So kat sini Y. So dekat sini X. Okey, boleh? Soalan seterusnya, apa maksud half-life? Soalan ringkas untuk radioaktif. Okey, apa dia? Okey, dia reduce kepada half daripada original Betul Okey, time taken. Okey, kita jawab panjang sikit lah. Okey, time taken
for the number for the number of undecay nukleik ataupun mass lah, nukleik ataupun mass reduce to half of the original number of nuclei. Boleh? Maksudnya masa yang dia ambil lah untuk dia mereput tu separuh daripada bilangan asal dia. Okey. So, cikgu besar sikit. Okey, adakah terdapat perbezaan aktiviti asal bahan radioaktif dan bahan radioaktif X dan Y? Ada beza tak? Ni 30. Okey, kat sini 100 sampai ke sini. Dia punya rate macam mana? Kalau 5, kalau 10 ni berapa? Kalau X 400. Okey, kalau yang ni 200. Tak, kalau yang ni, kalau kita kira dah 10. Kalau 10 kalau 10. Kalau 5 pun sama juga. Okey, soalan dia. Adakah terdapat perbezaan antara aktiviti asal bahan radioaktif tu X dan Y? Ada perbezaan tak? So dekat sini jawapan dia no. Kenapa tak ada perbezaan? Bagi reason dia, half-life untuk X, kalau kita tengok half-life untuk X lagi besar daripada Y kan. Kalau 15, yang ni 10. Kalau yang ni 15 dia 300. Kalau kita buat macam ni lah. Okey, ya. Tu reason dia. No, kenapa? Dua-dua mula-mula start daripada 800. Tu reason dia. Tu jawapan tepat lah. Okey, tadi kelas tadi dengan cikgu awak tadi. Okey, kita sambung untuk soalan 2. What is the difference between half-life untuk X dan untuk Y? Apa perbezaan X dengan Y untuk half-life dia? X lagi besar, betul? Half-life dia lagi besar, betul? Daripada Y. Betul Okey, so kat sini X is bigger lah. Then then Y lah. Senang, ringkas je. Okey, underline the correct answer. Okey, selepas 10 minit. Okey, after 10 minute, activity radioactive X tu decay is apa ni? Selepas 10 minit. Okey, kita tengok selepas 10 minit So kat sini 10 minit 400, kat sini 10 minit 200. Okey, after 10 minute, activity substance X to decay is less less than radioactive substance Y. Betul? X ni mereput kurang daripada bahan radioaktif Y. Betul tak ni? Dia confuse macam mana? Cerita sikit. Okay, for your answer,
6B3 compare the decay rate radioactive substance X with decay rate radioactive Y. Okey, berdasarkan jawapan awak tadi, bandingkan kadar perebutan X dengan kadar perebutan Y. Y lebih tinggi Y lebih tinggi lebih besar lah. Kalau kita buat simbol, Y lebih besar daripada X lah. Betul kadar perebutan dia lagi tinggi. Okey, daripada jawapan awak tadi tu, apa hubungan half-life dengan decay rate? Apa hubungan Okey, kalau cikgu kata half-life decrease, kenapa salah? Okey, half-life decrease. Okey, decay rate increase. Boleh? Boleh Okey, increase. Dia sebaliknya sama je macam jawapan awak tu. Half-life increase, decay rate decrease. Dia satu naik satu turun yang tu. Okey. So soalan E. Bahan radioaktif dan Y ni kemudian disimpan dalam kotak plumbum yang tebal. So kita simpan dalam kotak plumbum yang tebal. Apa berlaku pada bacaan meter? Terangkan. Mana? Rate meter. Bacaan meter kadar ni. Google mula tu. Alat dia tu. Ni rate meter. Meter kadar ni. Okey. Bacaan dia jadi apa? Low reading lagi. Okey, background radiation. Awak dah ada skema jawapan ke? Dah buat. Okey, bagus. Tak apa, memang kita buat benda yang sama je. Sama macam kelas kita juga. Kita nak awak lagi faham Jadi jawapan yang tadi tu, yang kata confusing tadi tu, ada masalah tak? Tak ada kan? Vincent, ada masalah ke dengan soalan ni selepas awak dah discuss dengan cikgu awak? Tak ada So tak ada. Okey, tak apa, kita sambung lagi. Cikgu lagi suka kita discuss soalan yang kita dah buat lah. Tu yang paling penting sekali Okey, soalan nombor 7. Soalan nombor 7. Okey, Azlan sitting in a boat. Okey, floating at rest on the surface area. Okey, name the force. Daya apa ni yang bertindak terhadap boat tu? Buoyant force Daya apungan buoyant force. B-U-O-Y-A-N-T, buoyant force. Okey, daya ke atas lah buoyant force. Okey, label, draw and label the force. So boleh label daya apungan dia. So ke atas macam ni. Betul? Betul ke tak betul? Kalau kat sekolah awak label kat mana? Kalau kat sekolah label macam ni ke atas. Label macam tu Sama je buoyant force dah. Okey. So kira. Okey, cikgu nak awak kira weight of the boat and Azlan. Okey, boat 10,000 Newton. Okey, Azlan 700 Newton respectively. Calculate the volume of water displaced. Kira air yang tersesar. Weight sama dengan apa ni?
Weight sama dengan apa? Kalau kita ada objek, sekejap tak respon pula. Okey, anak murid cikgu masih dengan cikgu lagi. Okey, soalan nak cari volume. So, cari volume dia berapa? .049. Okey, kita tahu bila ada satu bot macam ni bot macam ni bot Okey, berat air yang tersesar ni, air yang terkeluar ni berat air yang terkeluar ni sama dengan berat objek, betul? Betul Okey, yang ni awak kena tahulah basic dia. So, berapa weight dia kat sini? Weight dia 10,000 tambah dengan 700, betul? So, weight dia kat sini 10,700. 10,700 ni 10,000 Okey. So, sama dengan density dia berapa ketumpatan dia? So, 1020. Okey, darab dengan volume, darab dengan gravity dia 10 lah. Darab dengan 10. So, V dia awak akan dapat 1.045 ms kuasa 3 isi padu Boleh? Semua dapat kat sini? Dapat kat sini? Dia yang paling penting sekali kita tahu weight dia ni lah. Weight ni weight of water displaced ni. Okey, sama dengan weight of the object. So, weight object tu weight boat dengan orang. Okey. Soalan seterusnya Okey, when the boat is in river. Okey, boat ni dekat sungai. Okey, bahagian boat yang tenggelam tu lebih besar lah. Okey, the image part is bigger lah, lebih besar. Berdasarkan aspek berikut, cadangkan satu pengubahsuaian. Suggest a modification lah. Okay, can be done to the boat to ensure. Okay, untuk pastikan boat tu tidak tenggelam. Okay, when is used carry heavy load. Okay, jadi shape of the boat. Shape of the boat mesti apa? Bentuk boat mesti apa? Hello. Okay, streamline. Selain pada streamline, streamline lagi, aerodynamic lagi, streamline, aerofoil. Awak nak sebut aerofoil pun boleh Okay, streamline, aerofoil, bentuk bulat pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Reason dia, kenapa reason dia bentuk boat mesti streamline? Kenapa boat mesti streamline? To reduce water resistance. Esok kalau keluar soalan macam ni mesti boleh jawab. Oh, dah buat dah, banyak kali dah buat ni. Ya, macam pernah buat Tak apa, awak rasa macam tu, confident tu ada Okay, density of the material of boat. Density dia mesti apa? Bila sebut saja density mesti apa? High ke low? Lebih ringan, low density. Okay, small density low density. Kenapa? Lighter lah, ringan. Okey, sebut saja ketumpatan mesti berkait dengan berat. Tu je kaitan dia.
Density dia tinggi, dia jadi berat lah. Okey, ciri tambahan apa yang awak boleh letak pada boat tu? Apa dia? Apa dia tu plane force tu? Cikgu tak faham apa dia. Garisan dekat. Okey, nampak level boat, water level tu. Kita panggil dia apa? Kita panggil dia apa, Tanes? Okey, plimsoline. Spelling dia apa? Spelling. SOL. SOLL. Plimsoline. Kenapa plimsoline ni untuk apa? Untuk apa? Okey, water level lah, water level ataupun boleh tengok dia punya load dia. Okey, okey. Jadi reason dia supaya apa ni? Tidak mempunyai beban yang lebih lah. Okey, yang ni cikgu cerita pada awak. So modification ni semua betul kan? Dengan syarat reason dia betul lah. Kalau nak tahu water level pun boleh penting ni penting ni. Okey, ciri lain selain daripada ni, apa lagi ciri dia? Okey, betul kan? Tu ciri tambahan tu. Lagi selain daripada tu, letak pelampung supaya tak tenggelam. Okey, lagi dia macam-macam lagi lah. Okey, dua enjin. Berapa? Supaya laju sikit. Okey So soalan nombor 8. Nombor 8 ni dynamo. Ada lagi ke basikal yang pakai dynamo sekarang? Pakai apa? Nuklear. Okey, tak ada dah tak ada dah. Okey, yang ni tapi dia cerita current lah. Bila sebut saja dynamo ni mesti berkait dengan magnet Okey, diagram 8. So AC alternative current, dynamo contain rotation permanent magnet and fixed coil Okey, yang ni zaman cikgu dulu ada lah. Zaman awak dah tak ada dah dynamo ni. Okey, soalan seterusnya. Okey, what mean by induced current? Apa maksud induced current? Current produce daripada mana? Okey, the current can be produced daripada without any electrical supply lah maksudnya ataupun current produced when the magnetic flux is cut across by conductor. So the current produced tu point dia. Current produced when the magnetic flux is cut across by a conductor. Okay, maksudnya ada pemotongan flux magnet dekat situ lah. Okay, so calculate the power out of dynamo. Kira awak dah belajar dah. Okay, kira cikgu bagi masa 3 watt. Macam mana dapat 3 watt? P V I. V dia berapa? 6
I dia. So dapat 3 watt. Okey so jalan cerita mesti ada solution, lepas tu bawa jawapan. So 2 markah dekat situ. Okey. Determine the efficiency of the dynamo. Kira efisiensi dia of the dynamo. So soalan dia kat atas ni, okay, cerita. Okay, basikal 15 watt power into the dynamo. Okay, kira efisiensi dia. Kenapa 3/15 darab 100? Okey, darab dengan 100 Yang ni apa yang kita kira tadi lah. Bagi dengan input. So efisiensi dia 20%. Okey. Soalan seterusnya. The bulb that is connect to AC dynamo in diagram 8 glow. Okey, dekat sini menghasilkan cahaya yang malak dalam klip-klip lah. Okay, so kita tengok number of coils, gatus, soft iron, type of dynamo. Kita ada AC kat situ. Okay, based on the suitable characteristic of dynamo. Dynamo mana yang paling sesuai? Okay, first kali bilangan lilitan gegelung dulu. Bilangan lilitan gegelung ni mesti apa? Halo, respon sikit. Soalan modification ni banyak turn. Kenapa banyak turn? Lagi banyak lah. Okay, kat sini high number of turn high number of turn ataupun turn more senang cerita produce more induced current boleh? Dia masih betul jawapan dia ataupun senang produce more induced current, senang boleh current. Okay, type of core kita pakai apa? Kita pakai apa type of core kat sini? Soft iron. Kenapa soft iron ni? Okey, ni jawapan biasa ni Soft iron core Okey. Easy to magnetize. Magnetize and demagnetize. Okay, type of dynamo mana yang paling sesuai? Halo, dengar. Kenapa Tanesh? Lost contact dah. Boleh dengar. Okay, so sekarang ni yang mana yang paling sesuai dynamo mana? S lah, S So S. Bagi reason dia, kita ambil atas ni kan. High number of turn. Okay, soft iron core Okay. So based on jawapan awak tadi, yang ni type of dynamo. Ke ada lagi ni? Sekejap, cikgu takut tertinggal dynamo. Okay, so settle Okay, kita pergi. Sekejap, type of dynamo ni bukan yang ni kat sini S kan.
Okay, yang ni type of dynamo ni. Ni type of dynamo kat sini direct current. Okay. So direct current, kenapa kita pakai direct current? Okay. Awak dah buat soalan ni Okay, so settle So settle. Okay, kita pergi soalan nombor 9. Soalan bahagian B. Okay, soalan nombor 9 form 4, betul Soalan nombor 10 form 5. So pilih salah satu lah. Pilih salah satu. Ni apa beza gambar dua ni? Apa different dia? Density dia. Okay, nombor 9. Sekejap. Cikgu tertinggal ke soalan nombor 8, nombor 9. Okay, density dengan refractive index dia lah. Okay, dekat sini dia bagi nampak Okay, kalau kat sini N dia 1.33, dekat sini N dia 1.3394. Okay, speed of light dia 2.25, yang ni 2.23. Okay, pilih jawapan yang betul dalam kurungan untuk melengkapkan ayat di bawah. Okay, fenomena 9.1 dengan 9.2. What happened because the change apa ni? Velocity tadi velocity of the light. Okay, fenomena ni perubahan hal laju lah. Okay, based on diagram 9.1 dengan 9.2. Dia nak apa kat sini? Yang pertama sekali kita nak compare apa? Refractive index. Boleh? Okay. Jadi refractive index mana lagi besar ni? N mana lagi besar? N C kan? Lebih besar daripada N lake lake water. Ni point dia yang pertama lah. Okey, yang kedua dia nak apa? Bending of the pedal. Maksudnya pembengkokan pendayung tu. Tengok gambar dia sikit. Pembengkokan. Ni kan, nampak Okey, pedal C ataupun senang pedal lah. Pedal C lebih besar daripada pedal lake. Okey, yang ketiga kita nak apa? So banding dua-dua sekali. Okey, relate the speed of the light and refractive index. Macam mana kita nak kait? Okey, and state the physics concept. Yang ni ada lagi kan ni? Banding oleh ni speed dulu. Speed of the light. Speed mana lagi tinggi tadi? V dia. Ada dah gambar dia. V dia. Ni V dia. Mana lagi tinggi? 2.25, 2.23. So lake lah. V lake lagi tinggi daripada VC. Okey, yang seterusnya hubungan antara laju cahaya dengan indeks biasan. Okey, dia senang macam ni senang. Betul lah jawapan awak tu pun betul Jadi senang kalau N dia increase. N increase, velocity dia decrease. Betul
refractive index increase. Tengok kat sini okey, dia N dia increase. Mana N lagi besar? So dekat sini N lagi besar, V dia makin perlahan lah, makin perlahan. Okey. Halo, dengar Tanesh? Okey. So kita sambung soalan C. Okey, aquarium tanpa air ni besar ni je. Tapi dia bila dia fill with water, dia jadi besar kat situ. Okey, so bila soalan explain, boleh explain tak 4 markah dekat situ? Kenapa kita nampak gambar dia besar? Cikgu nak 4 penglihatan dia 4 point. Cikgu nak 4 point kat situ. Okey. Lagi light travel. Okey, awak cerita light travel light travel daripada density high. Cikgu ringkaskan kat sini into density low Okey, lagi yes, density kepada daripada turtle ke kita. Mana ada mata, cahaya mata kita pergi sana, so objek tu masuk dalam mata kita, tu cerita dia lah. Okey, yang kedua, point yang kedua, away from normal. Okey, light travel, tulis panjang refractive light occurs when light band away from normal. Okey, lagi point yang ketiga, image form macam mana? Lagi memanglah lah sekali. Okey, image form at above object. Ni point dia image yang terbentuk tu lah. Okey, at above object. Lagi point seterusnya. Dia nak 4 point ni. Apparent depth kecil daripada real depth lagi. Apparent depth bukan kat sini. Kalau ni mata awak kan, ni mata awak. Kan, betul. Ni cerita dia. Okey, okey. Dan yang paling mudah sekarang ni light travel at straight line lah. Boleh. Tu tepat juga tu, in straight line. Straight line. Kenapa tu? Penat sangat dah ke? Tak apa. Awak habis fizik, so awak senyum je. Okey. Okey, so cikgu stop rakaman tadi Okey. Kabilan. Okey, jenis kabel fiber optic, total internal reflection. Okey, kabel, ciri-ciri kabel yang digunakan. So ciri apa lagi kabel yang kita gunakan? Kabel tu mesti apa? Mesti panjang, betul? Betul dia panjang, so dia mudahlah kita nak masuk ke dalam enjin tu. More capable
able to be insert into engine. Okey, ciri lain diameter of cable. Diameter cable mesti apa? Diameter cable kecil lah kan? Kenapa kecil? Mudah masuk ke dalam enjin tu, tak? Okey. Tapi gunalah istilah yang betul lah. Mudah dimasukkan ke dalam tu. Okey. Lagi ciri tambahan apa yang perlu ada dalam kabel tu? Mesti ada lampu lah kabel tu, betul? Kenapa lampu? Kita boleh nampak, nampak image yang terang dan last sekali yang paling penting sekali, fleksibel lah. Dia boleh bengkok kiri kanan yang ni biasa kita yang masuk dalam badan kita, masuk dalam perut ikut hidung tu, kita panggil dia apa? Endoscope. Endoscope. Ya. Total internal reflection tu semestinya lah. Okey, so soalan nombor 10. Sikit lagi. Boleh follow lagi tak? So nombor 10 ni gambar apa ni? Gate, logic gate. Okey, logic gate. So dekat sini kan. Okey, litar elektrik 10.1 dan 10.2 digunakan menerangkan sebuah logic gate lah. Okey, jadual ni jadual kebenaran tu lah. Okey, the truth table tu menunjukkan operasi gate logik bagi litar elektrik. So kita ada dua dekat sini. Okey, so bila dia hidupkan satu, bila dimatikan kosong. Okey, soalan biasa. Apa dia logic gate? Lagi selain daripada tu? Okey, dia point dia yang tu lah. Output dia single kan? Input dia banyak, betul? Okey, circuit with electronic circuit electronic circuit macam mana jawab tadi? With single single apa ni? Output and one or more input. Senang ayat dia. One or more input. Boleh Okey, berdasarkan rajah tu. Rajah 10.1 dengan 10.2 dengan jadual 10.1 dan jadual 10.2, state the output PQRJKL. So yang ni awak penuhkan dia penuhkan dia. So kat sini hasil dia apa ni? P tu apa? Switch A kosong, switch B ada. So P tu apa jawapan dia? Kosong lah kan? Betul? Yang ni pun kosong juga, betul? So kalau kosong-kosong, apa maksud kosong-kosong? Kosong-kosong R dia apa? Hai, kenapa? Betul, gate no gate kat sini boost input kosong atau off, output dia satu on okey ni. So settle no gate. So kita tengok litar ni, litar yang seterusnya di ni. So cikgu kecilkan sikit lah. Nampak skrin cikgu? Kalau cikgu kecilkan tak ada masalah kan? Okay, based on the circuit.
Okay, will the air condition activate? Okay, when Lina in her room during hot day. Cikgu pun tak berapa clear, kecil sangat. Okay, so sekarang ni dia tengok Lina menggunakan sebuah sistem kawalan gate logik menghidupkan penghawa dingin aircon rumah dia. Okay, sistem menggunakan logik gate dan untuk menghidupkan penghawa dingin apabila bilik pada hari yang panas apabila dia berada dalam bilik itulah. Okey, penghawa dingin. So dekat sini X dengan Y. Okey, soalan dia berdasarkan rajah nyatakan penyaman udara dihidupkan. Adakah penyaman udara dihidupkan apabila Lina berada di bilik ketika cuaca panas? Dia on lah. Ni on macam biasa lah ni. Explain jawapan awak. Memang dia kata on. Explain tu. Jawapan awak tu penting. Temperature dia panas. X dia on. Okay. Tu point yang pertama. Point yang kedua. Point yang kedua, kita ada relay dekat sini. Relay tu apa? Relay ni. Yang mana? Boleh cerita sensor, boleh cerita relay pun boleh. Sebab apa? Y is on. Boleh juga So awak cerita dua-dua on lah. Okey, tu sebab tu markah dia tu yang tadi yang markah yang pertama tadi ni cerita dia berdasarkan ni adakah penyaman udara dihidupkan, dia on dia on, X on dengan Y dia on. Dua-dua sekali on kan. Okey, yang kedua ni awak cerita tadi dia on apabila potential different across the resistor. Tu kena cerita. Okay, potential different across a resistor. Tu point dia yang pertama. Point yang kedua, relay ni switch on the secondary circuit tu. Kat situ dia nak cerita resistor, dia nak cerita relay. Tu cerita dia. Yang tadi jawapan tadi explain tadi untuk yang ke atas ni lah. Either one salah satu X atau Y awak cerita. Boleh. Okey, soalan suggest dengan modification ni. Okey, so ni gambar apa ni? Dia tinggal di Pangsapuri tu. Okey, Pangsapuri di tingkat atas tanpa halaman menyebabkan Lina mengeringkan pakaian di bawah sinar matahari di balkoni. Oleh itu dia ingin menggunakan sejenis bumbung berlipat. So dia nak pakai ni Okey. Rajah 10.4 dapat dibuka secara automatik sekiranya cuaca adalah baik dan ditutup secara automatik kalau hujan lah. Okey, sekarang ni dia nak pengubah suaian. Cadangan anda perlu berdasarkan cadang dan terangkan satu reka bentuk bumbung berlipat tu. Okey, cadangan anda perlu berdasarkan jenis pengesanan yang digunakan. Okey, kat sini. So ciri-ciri bahan bumbung, ciri-ciri bahan bumbung dia nak. So modification ni senang Okey, motor dia nak. Okey, jenis gate logik yang perlu ditambah. Okey, first kali sensor ni dia pakai sensor apa ni first kali? Kita bincang terus. LDR. Kenapa dia pakai LDR? Okey, resistance dia low. Okey, bila resistance dia temperature apa? Thermistor. Boleh thermistor? Okey, kalau LDR light, untuk cahaya
Yang tadi tu termister tu, Kitchen lah tadi ya. Okey, termister untuk kesan haba tadi itulah. Okey, kalau LDR ni untuk kesan cahaya. Betul. Ni ada cerita pasal cahaya tak kat sini? Ada cerita ni, siang dan malam ada tak? Ada. Okey, hujan dengan panas So, yang tadi ya, nak pakai termister boleh untuk kesan haba tu lah. Boleh. Ataupun dia pakai rain detector lah, senang cerita. Jenis pengesan ni rain detector. So, dia detect hujan dia detect hujan. Okey, seterusnya material yang kita guna untuk bumbung tu. Material dia mesti apa Nampak bumbung ni? Waterproof. So, kenapa waterproof? Tak tembus Prevent water from penetrate the roof. Okey, seterusnya density dia mesti apa? Density tadi density untuk bumbung awak tu. Ni untuk bumbung ni. Bumbung melipat ni. So, density mesti low lah. Density tadi kan kita bincang dia berkaitan dengan berat kan. Jadi bila ringan, density bumbung tu ringan, jadi dia mudah untuk buka dan tutup. Boleh? Lepas tu kita cerita apa? Motor mesti apa? Kuasa tinggi. Kenapa kuasa tinggi? Okay, force produce pull. Okay, pull the roof faster tu yang paling penting sekali Okay, last sekali dia pakai tidur belaka dah cikgu rasa ni. Okay, last sekali logic gate apa pakai ni? Apa yang best? Boleh gate. Boleh Kalau yang ni lah. Nanti awak explain lah. Detect cukup. Okey, kita bincang laju sikit nombor 11. Nombor 11 ni gambar apa ni? Jet Okey, bila sebut jet ni dia kait dengan apa? Draw the aerofoil shape. Boleh draw tak bentuk aerofoil? Boleh aerofoil. Boleh. Okey, using Bernoulli principle. So dekat sini cikgu nak 4 point ni lah. 4 point last week kan cikgu dah share dengan awak ke bahan tu Share tak? Ya. Padahal tak share lagi. Kita cerita 4 point dulu. Explain how jet can fly. Okey, point yang pertama. Mesti cerita daya dulu. Higher thrust force. Okay, move with high speed Okay, tu point dia yang pertama. Point yang kedua tadi awak nak cerita apa? Velocity tadi. Velocity kat mana tinggi? Ke atas tinggi. Okey, velocity ke atas tinggi. Lepas tu velocity increase, pressure decrease. So pressure daripada bawah tolak dia ke atas Okey, point yang ketiga. Yang keempat,
Okey, laju je sebab ada skema jawapan kan. Okey. Lifting fast. Ni fast Okey. Okey, no problem. Sekejap cikgu buka lampu sekejap, gelap gelita dah ni. Sikit lagi, tak apa, slow-slow je. Okey, Jet F35 lah, mempunyai satu enjin dan daya tujahan 200,000 Newton. Okey, tak apa. So kita sambung Okey, jet tu mesti mencapai kelajuan 285 km per jam untuk dia berlepas. So sekarang ni kita nak kira landasan yang diperlukan untuk jet tu berlepas. Ni cerita pasal kapal perang lah. Ni cerita pasal kapal perang So bila dia nak launch dekat atas kapal, berapa panjang kapal tu perlu. So macam mana kita nak kira? Tak tahu tak ada idea. Kita tukar unit dululah kepada meter per second, paling mudah. Berapa tukar pada meter per second? 285 km per hour tukar kepada meter per second. Macam mana? Darab dengan 1000 bahagi dengan 3600, betul? 60 dan 60 So velocity ni awak dapat berapa? 9.17 sama dengan U ni laju awal jet tu lah kosong So kosong, so 2 A dia, pecutan dia dah dapat tadi 15.03. So S kat situ So jarak landasan tu awak boleh kira 208.5 meter. Okey, boleh kira So settle untuk soalan ni. Okey, so itu saja untuk hari ni yang cikgu discuss. So soalan seterusnya ni modification, pelajar boleh buat. Soalan modification ni make sure dapat 10 markah lah. Okey, soalan nombor 12 ni kapal selam, senang je. Okey, dan yang ni cikgu akan bincang Okey, apabila ada pelajar tanya nantilah. Okey, itu saja daripada cikgu. Thank you.